Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Ta'ala kerana dapat sama-sama di malam yang berkat ni untuk kita membaca surah Tabarak. Dan kita dah bincangkan ayat yang pertama. Maksudnya ayat yang pertama ni menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurniakan kepada kita kewujudan dan sifat. Apabila kita kata allazi biyadihil mulk, Allah mengurniakan kepada kita pelbagai sifat. Pendengaran, penglihatan, kita boleh bergerak, kita boleh merasa, kita boleh mendengar, kita ada kegembiraan. Kemudian wahuwa ala kulli syai'in qadir, merujuk kepada Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat yang agung, iaitu kewujudan. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan kita daripada ketiadaan kepada ada. Jadi setelah Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kewujudan dan mengurniakan kepada kita pelbagai sifat-sifat yang sempurna, kita boleh melihat, kita boleh mendengar, bercakap, bertutur, bersembang. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, aku ada satu ujian, tuntutan, iaitu liyabluwakum. Allah Ta'ala menguji kita dengan kehidupan dan kematian. Nah, maksudnya Allah Ta'ala kurniakan jasad yang hidup, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan hati yang mati. Maka kita tadi dituntut untuk menghidupkan hati tersebut. Jadi untuk kita tadi mencapai kesempurnaan ibadat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam ayat yang ketiga, khalaqas sab'a samawatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta 7 lapis langit. Jadi pertama sekali mencipta 7 lapis langit itu untuk kita mengingati kebesaran dan keagungan Allah. Walaupun namanya 7 lapis, tapi kita maklum 7 lapis tadi tu teramatlah tingginya. Kan, maksudnya sekiranya ada raja yang boleh mencipta bangunan yang tinggi, maka dia akan disebut-sebut namanya, kan, dia akan dikenang, akan dianggap sebagai seorang raja yang hebat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta langit. Dan kalau kita dah kira-kira secara kasar tu, kan, langit 7 tu saja sejarak 146 juta kilometer tingginya. Kan, lebih lagi daripada tu, arasy apa semua Allah saja yang tahulah. Jadi setelah kita membincangkan langit yang 7, kan, untuk mengingatkan kepada kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semalam kita dah bincangkan juga bahawa 7 lapis tadi tu, 7 lapis langit tadi ada setiap langit tadi ada nabi-nabi yang Allah Ta'ala kurniakan mereka tempat-tempat di dalam langit. Dan Nabi Muhammad SAW semasa Isra' dan Mi'raj bertemu dengan setiap nabi-nabi tersebut. Dan itu merujuk kepada perjalanan kesempurnaan seseorang, dia mesti melalui sifat-sifat yang ada pada nabi-nabi yang kita dah bincangkan semalam. Jadi hari ini insyaAllah kita nak bincangkan tentang lafaz sab'a. Maksudnya Allah Ta'ala menyebut langit, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bilangan. Maksudnya ini lafaz bilangan, lafaz sab'a ni ialah lafaz bilangan yang pertama di dalam surah ni. Maksudnya apabila kita bincang tadi, mula-mula Allah Ta'ala menceritakan tentang dia mewujudkan kita, dia memberi kepada kita sifat, kemudian dia menguji kita dengan hidup dan kematian. Kemudian dia tadi membangkitkan semangat kita dengan berkata, Al-Ghafur, jangan risau, aku ampunkan. Apa saja dosa yang kamu dah buat, kamu cuma perlu menghadap saja kepada aku. Kamu cuma perlu berniat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nescaya Allah Ta'ala tadi Maha Aziz. Dia akan hidupkan kamu. Maka dia akan menghidupkan hati kamu, menyelamatkan kamu, menjauhkan kamu. Allah Maha berkuasa dan Allah Maha pengampun. Kemudian sekarang ni kita nak bincangkan lafaz 7 tadi. Maksudnya inilah bilangan yang pertama, kan, lafaz 7 yang ada di dalam surah Al-Mulk. Jadi kita cuba mengkaji lafaz 7 ni. Maksudnya apakah faedah lafaz 7 ni disebut. Maksudnya kita kena maklum, tak ada satu kalimat pun yang disebut secara sia-sia di dalam Al-Quran. Maknanya setiap kalimat-kalimatnya Allah Ta'ala nyatakan tadi,
kita cuba renung dan kita cuba fikirkan bersama-sama, moga-moga kita dapat manfaat daripada setiap lafaz tersebut. Jadi apabila kita membincangkan lafaz sab'a samawatin, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan aku menciptakan langit. Jadi Allah Taala boleh cipta langit tadi 10 lapis. Allah Taala boleh cipta langit tadi 3 lapis. Allah Taala boleh cipta langit tadi 12 lapis kan. 18 lapis. Tetapi persoalannya ada daripada bertrilion kemungkinan tadi, mengapakah lafaz 7 juga kan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Jadi untuk kita tadi melihat lafaz 7 tadi, jadi kita cuba renung dalam pelbagai ibadat ataupun pelbagai ciptaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan lafaz 7 tadi, supaya kita dapat mengetahui kedudukan lafaz 7 di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama sekali yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, wa atainaka sab'an minal mathani. Allah Ta'ala menyatakan bahawa aku mengurniakan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surah Fatihah yang mempunyai 7 ayat. Okey, jadi ini pertama sekali surah yang paling agung, surah yang meringkaskan kesemua Al-Quran 30 juzuk tadi dinamakan dengan surah Fatihah. Dan surah Fatihah tadi Allah Ta'ala boleh je buatnya 10 ayat, kan? 4 ayat, 3 ayat, 12 ayat. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih juga lafaz 7 tadi. Dan sebagaimana yang kita maklum, tawaf kan, maksudnya kita pilih tawaf di keliling Kaabah. Kita boleh tawaf tadi, ada orang dia kata aku sehat, aku nak tawaf lah 20 kali. Kan saya ni tak apa sehat, saya nak tawaf 3 kali tak boleh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih juga kan bilangan 7 untuk kita tadi tawaf. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala kata, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang bersedekah ialah perumpamaan ialah satu biji benih yang akan mengeluarkan 7 juga. Akan mengeluarkan 7 tangkai. Jadi sama juga kita tanya, biji benih tadi boleh keluarkan 10, 200, 30. Tapi kenapa 7 sahaja? Dan kenapa dalam banyak-banyak nombor? Nombor 7 jugalah yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih. Dan kalau dalam surah Kahfi tadi, dia bincang ada Ashabul Kahfi. Kan, maksudnya ada manusia-manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan di zaman tersebut. Dan bilangan mereka ialah seramai 7 orang. Jadi daripada lafaz 7 tadi tu kita dapat lihat Allah Ta'ala banyak mengaitkan lafaz 7 tadi pada benda-benda ibadat ataupun pada benda-benda yang dia sukai. Dan daripada lafaz 7 tu juga, dia bukan terhenti pada 7. Dia naik kepada gandaan seterusnya yang diistilahkan sebagai 70. Maksudnya sebagaimana lafaz 7 tadi amat banyak digunakan kan di sisi agama Islam. Apabila kita naik pada selapis lagi, dia ada satu lagi bilangan iaitu diistilahkan sebagai 70. Jadi sebagai contohnya Allah Ta'ala berkata dalam Quran, sekiranya kamu beristighfar kepada mereka atau kamu tidak istighfar kepada mereka sebanyak 7 kali, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengampunkan. Maksudnya Allah Ta'ala kata, kalau kita nak beristighfar, istighfarlah 70 kali. Tetapi sekiranya istighfar tadi kepada orang munafik, orang kafir, orang engkar kepada Allah, kalau kamu istighfar 70 kali pun Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan. Jadi difahami daripada situ bahawa istighfar dituntut sebanyak 70 kali. Mana kita pegang tasbih ni, kita baca Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Bilanglah sebanyak 70 kali. Maksud jangan terlebih dan jangan terkurang. Dan daripada hadis Nabi, daripada Sayyidina Anas bin Malik, dia berkata, umirna an nastaghfira bil ashar sab'ina istighfara. Maksud Anas bin Malik berkata, kami diperintah, maksudnya yang memerintahkannya ialah Rasulullah SAW untuk beristighfar pada waktu sahur. Maknanya setengah jam sebelum azan subuh tadi. Sekiranya kita boleh bangun sebelum subuh, 5 minit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh, 15 minit sebelum subuh, maka kita dituntut istighfar. Maksudnya membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Jadi timbul soalan, berapa kali nak istighfar? 20 kali ke? 30 kali ke? Kalau istighfar kita 7 kali, Astaghfirullah, Astaghfirullah, 7 kali. Memang Allah Ta'ala menggunakan 7 tadi dalam ibadat. Tapi persoalan ni kalau kita istighfar 7 kali, macam dosa kita ni terlampau sikit. Kan? Sekiranya dosa kita terlampau sikit, kita bacalah istighfar tadi 7 kali. Tapi persoalannya dosa kita terlampau banyak. Jadi kita
sebutlah sebanyak 70 kali. Tanda bahawa kita punya dosa tadi terlampau banyak. Mohon agar Allah Ta'ala ampunkan. Dan lafaz 70 ni juga digunakan daripada, dinyatakan oleh sebahagian daripada ulama salaf. Man ba'a washtara fi yaumil jum'ati ba'da salat. Barakallahu lahu sab'ina marrah. Maknanya sesiapa yang berjual beli pada hari Jumaat selepas semayang, nescaya Allah Ta'ala akan memberkati kepadanya sebanyak 70 kali keberkatan. Kerana Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Apabila selesai saja solat Jumaat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, kamu bertebaranlah di muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, dan kamu mohonlah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ada satu pelik pula lah. Maksudnya, kita maklum hari Jumaat ni ialah hari ibadat. Maksudnya hari ibadat tu ialah bermula daripada malam Jumaat. Daripada malam Jumaat, kan setengah ulama dia mulakan daripada asar tadi tu. Daripada asar hari Khamis tu sampai kepada malam Jumaat, sehinggalah solat Jumaat. Jadi daripada waktu malam Jumaat, malam subuh kan, sampai kepada solat Jumaat, itu ialah waktu kita tadi beribadat bersungguh-sungguh. Dan apabila kita dah beribadat sampai solat Jumaat, apakah ibadat tadi itu? Ialah ingatan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita berlatih daripada malam Jumaat sampai kepada siang, pagi Jumaat, subuh Jumaat, kita sujud sejadah dan seumpamanya, dengan solat duha lagi. Sampai kita solat Jumaat, khutbah Jumaat semua, tujuannya ialah wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya berzikir itu ialah ibadat yang paling agung. Jadi selepas solat Jumaat, kita nak kena test lah kita punya berzikir tadi. Kita nak kena test ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana nak uji ingatan kita kepada Allah Ta'ala? Jadi selepas solat Jumaat, kita pergilah beli apa-apa barang. Maksudnya sama ada kita balik tadi, kita singgah ke kedai, balik tadi kita singgah ke pasar, kan, kita beli sesuatu makanan untuk keluarga kita. Kita beli buah-buahan kan untuk keluarga kita. Moga-moga kita balik tadi tu membawa sesuatu yang menggembirakan mereka. Tapi dalam masa sama, sebenarnya kita beli sesuatu barang tadi ialah ujian kepada ingatan kepada Allah. Maksudnya kamu dah berzikir daripada malam Jumaat kan sampai Isyak, sampai kepada subuh, baca surah Kahfi lagi. Lepas tu subuh tu pergi masjid, solat sajadah, surah Insan, duha, lepas tu khutbah Jumaat, sampailah kepada sembahyang Jumaat 2 rakaat. Cuba kita beli satu barang harganya RM10 ataupun RM5 ataupun RM20. Masa tengah buat jual beli tadi tu, boleh tak ingat kepada Allah? Sekiranya masa jual beli tadi boleh ingat kepada Allah, maka Nabi kata Allah Ta'ala akan berkati sab'ina marrah. Sebanyak 70 kali keberkatan. Maksud contohnya kita beli buah-buahan. Sekiranya buah-buahan tadi tak dibeli selepas sembahyang Jumaat, makan buah tadi tu dapat sihatnya 2% saja. Atau mendapat sihatnya tadi 1 kali ganda saja. Tapi sekiranya kita beli buah tersebut selepas kita selesai solat Jumaat, dan kita boleh beli buah tadi dalam keadaan ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab kita dah berlatih sepanjang malam tadi, maka Nabi kata pembelian tersebut akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya kalau kita makan tadi, ahli keluarga kita makan makanan-makanan yang kita beli, apa saja pakaian yang kita beli, akan diberkati sebanyak 70 kali keberkatan. Maksudnya makanan tadi akan memberikan kesihatan yang amat sangat. Kan, pakaian tadi akan menyebabkan kita tadi senang untuk beribadat dan seumpamanya. Jadi itu contoh kan, maksudnya lafaz 70, lafaz 7 tadi tu dah digandakan menjadi 70. Jadi lafaz 70 tadi kan, pertama sekali kita gunakan pada istighfar. Maksudnya kita amalkan istighfar sebanyak 70 kali. Kemudian kalau kita baca pula dalam nas-nas syarak, maksudnya selepas 7 dinaik kepada bilangan 70. Lepas tu kalau kita baca lagi dalam hadis-hadis yang lain, dia akan berpindah sejadi 70,000 pula. Macam mana pula boleh jadi 70,000? Kan, sebagai contohnya daripada Anas bin Malik, kan, daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, siapa yang membaca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini ayat yang kita maklumlah daripada surah Ali Imran. Kan, kita baca ayat tersebut syahidallahu annahu sampai habis, inda manamihi, ketika dia nak tidur. Maksudnya salah satu waktu yang kita disunatkan membaca ayat tersebut syahidah Allah tadi ketika kita tadi nak tidur. Sekarang kita baca ayat tersebut sebelum tidur, khalaqallahu lahu sab'ina alfa malak. Allah Ta'ala akan menciptakan kepadanya
70,000 malaikat. Apakah tugas malaikat tadi? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamati. Beristighfar kepadanya sehinggalah hari kiamat. Kan maksudnya malaikat kan memohon ampun kepada kita bukan seorang, 70,000 malaikat sehingga hari kiamat. Jadi macam manalah nak ada dosa kan apabila kita bangkit daripada kubur nanti. So itulah salah satu kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad ni ialah pengampunan. Kan maksudnya umat Nabi Muhammad ni apabila bangkit kan Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Kenapa kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka tadi? Kerana amalan-amalan yang Nabi bagi tahu ni. Amalan-amalan yang sedikit kita buat. Kan? Amalan yang kita buat sekali semua hidup. Kan? Amalan yang kita buat dengan rasa, dengan keyakinan yang amat sangat kepada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan utuskan 70,000 malaikat berkekalan istighfar kepada kita sampai hari kiamat. Jadi itulah kurniaan yang dikaitkan dengan nombor 70,000 tadi. Daripada 7, dia dah naik kepada 70 dan naik kepada 70,000. Dan sebagaimana kita maklum, apabila kita membaca juga pada setiap pagi dan petang, lafaz ayat terakhir daripada surah Hasyr, 3 ayat terakhir, wallahu lazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati, sampailah habis tadi. Siapa baca pagi dan petang juga Allah Ta'ala akan mengutuskan kepada 70,000 malaikat yang bersama-sama dengannya. Jadi sekarang ni kita perlu kepada malaikat kan di dalam hidup kita ni, kerana kita maklum sekiranya malaikat tadi datang 70,000 kan bersama-sama kita, maka syaitan macam mana nak datang kan? Syaitan tadi dia takut kepada malaikat. Jadi salah satu cara kita nak menjaga diri kita daripada syaitan, sebab syaitan ni dia akan menyebabkan suami bergaduh dengan isteri kan. Syaitan ni dia akan menyebabkan anak tak mendengar arahan ibu bapanya kan. Syaitan ni dia akan menyebabkan kita berperasaan sangka buruk, isteri sangka buruk kepada suami, suami sangka buruk pada isteri, kawan sangka buruk kepada kawannya. Jadi semua permasalahan tadi ialah disebabkan oleh syaitan yang masuk di dalam diri kita dan masuk di dalam darah daging. Jadi macam mana cara nak menghalau syaitan ni? Maka kita kena panggillah malaikat kan. Dan cara nak memanggil malaikat ada berbagai cara kan. Salah satu caranya bacalah syahidallahu annahu sampai habis ni sebelum kita nak tidur, ataupun kita bacalah huwallahu lazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati sampai habis pagi dan petang. Allah Ta'ala akan mengutuskan 70,000 malaikat menjaga kita bersama-sama. Jadi daripada beberapa nas yang kita dah bincang tadi, kita dapat melihat bahawa lafaz 7 amat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuannya sekarang. Tujuannya sekarang ialah supaya kita tahu apakah nombor yang disukai di sisi Allah. Setelah kita mengetahui nombor yang disukai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena sukalah nombor tersebut. Kan apa saja yang disukai oleh Allah. Allah suka kepada Nabi Muhammad. Kita sayanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Sayyidina Abu Bakar, maka kita kena mencintai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala mencintai sahabat-sahabatnya, maka kita kena mencintai sahabatnya. Allah Ta'ala mencintai bumi Mekah, Madinah dan Palestin, maka kita kena mencintai bumi tersebut. Maka macam contoh Nabi kata, aku mencintai gunung Uhud. Maka kita kena mencintailah gunung Uhud tersebut. Maka apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, maka kita tadi kena mencintai perkara tersebut. Jadi macam mana kita nak menzahirkan, oh yang saya ni mencintai angka 7 seperti mana Allah Ta'ala mencintai angka 7 tersebut. Jadi pertama sekali kita boleh menzahirkan kecintaan kita pada angka 7 tadi pada amalan-amalan yang kita buat. Sebagai contoh ni macam ni. Kalau kita sembahyang kan, daripada sudut solat tu sendiri, kita maklum kefarduan ialah 5. Maksud kita ada 5 solat fardu. Tapi sekarang ni kita letakkan dalam diri kita, maksud kita dah sembahyang fardu 5 waktu ni dah mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi sekarang kita cuba ubah kan sembahyang yang aku nak buat setiap hari untuk menzahirkan ataupun untuk memperlihatkan aku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, nombor 7 yang Allah suka tadi. Maka kita jadikan sembahyang kita tadi 7 waktu. Macam mana kita nak jadikan sembahyang tadi 7 waktu? Dia akan ada 2 waktu yang lain. Waktu di antara subuh dan zuhur. Inilah waktu yang panjang. Antara subuh dan zuhur tu kebiasaannya kita ada 7 jam. Dan 7 jam ni lah waktu yang panjang. Maksudnya
7 jam langsung tak ada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kelalaian sepanjang masa 7 jam tadi, maka kita kena potong tengah-tengah tu dengan solat yang dinamakan sebagai duha. Jadi itu waktu pertama yang kita amalkan. Jadi apabila kita sembahyang duha, kita niat kan, ini ialah sembahyang yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengelakkan kelalaian yang terlampau panjang. Jadi kita sembahyanglah duha pukul 10 ke pukul 9 ke, supaya sembahyang kita tadi dah jadi 6. Lepas tu kita ada satu lagi waktu yang panjang. Maksudnya antara isyak dengan subuh. Isyak dengan subuh ni dia ada lebih kurang dalam 9 jam ataupun 10 jam. Itu pun satu waktu yang panjang. Jadi kita kena potong tengah-tengah tu, dinamakan sebagai solat tahajud. Jadi kita semailah pukul 1 pagi ke 2 pagi ke, semata-mata 2 rakaat pun tak apa. Kan, ataupun yang duha tadi kita buat 2 rakaat pun tak apa, tak kisah. Yang pentingnya kita ada 7 waktu yang kita semayang. Jadi sekiranya kita boleh amalkan 7 waktu ni, maka itulah sebenarnya tanda kecintaan kita kepada Allah. Tapi kalau kita baru beramal 5 waktu saja, itu tanda kita ni baru beramal secara terpaksa. Dan kita terpaksa semayang. Kenapa semayang ni? Sebab kalau tak semayang kan masuk neraka. Jadi kalau orang yang semayang semata-mata kerana takut neraka, semayang ni memang 5 je lah. Kan, itu pun takut kurang lagi. Dia buat 3, 2, 1 pun tak tahu. Tapi kalau kita dah semayang lama, dan kita dah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun semayang, takkan semayang tadi tak menjadikan kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan macam mana kita nak menzahirkan kecintaan kepada Allah, kepada nombor 7 yang Allah suka di dalam semayang, maka kita solatlah 7 waktu tersebut. Kita jagalah 7 waktu tadi, sebagaimana kita menjaga 5 waktu tadi. Kan, sebagaimana kita dah istiqamah, kita boleh jaga 5 waktu yang fardu, maka kita sebelum menghadap Allah Ta'ala ni, kita amalkanlah ke 7 tersebut. Maksudnya kita tak bezakan antara fardu dan sunat. Kesemuanya kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia yang membezakan fardu dan sunat ni ialah orang yang di peringkat awal, kan, nak kena paksa, nak kena ajar, kan. Tapi apabila kita dah mencintai Allah, maka sepatutnya kita amalkan 7 waktu tersebut. Lepas tu salah satu lagi cara untuk kita tadi mengamalkan 7 tadi, ialah apabila kita tadi membaca tasbih. Sebab kita maklum apabila kita rukuk, yang diajar daripada kecil sampai sekarang ialah kita akan baca sebanyak 3 kali. Kan, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal, 3 kali. Tadi kita dah mengamalkan baca tasbih 3 kali tu, itu daripada kecil kita dah buat. Kan, tapi sekarang untuk kita tadi menzahirkan yang kita tadi mencintai nombor yang Allah sukai, bila kita dah dewasa sekarang ni, kita bacalah 7 kali. Jadi nampaklah ibadat kita tadi berubah, kan? Ibadat kita tadi bertambah daripada asal yang kita dah buat 20 tahun, 30 tahun. Tapi kalau sampai sekarang juga kita baca 3 kali, kan, maksudnya tak ada perubahan, tak ada pertambahan, penambahbaikan dalam ibadat tersebut. Ini kita bincang sekiranya kita semayang sendiri. Kan, sekiranya kita jadi imam, jangan baca 7 kali. Kan, sebab kalau baca 7 kali kan makmum akan ada kesusahan, kan, mungkin mereka ada kerja, mereka perlu balik. Tapi sekarang ni dah semua duduk di rumah, kan, semua dah sembahyang bersendirian. Dan kalau kita sembahyang dalam keluarga pun kita boleh cakap, hari ni kita sembahyang tasbih, kita bertasbih pada ketika rukuk, kita semua sama-sama buat 7 kali. Kan, kalau sujud nanti pun kita sama-sama buat 7 kali. Jadi kita kena maklumkan kepada semua ahli keluarga kita, sekiranya setuju, maka kita amalkanlah 7 tadi. Dan kalau kita tanya, kenapa buat 7 ni? Kerana ini nombor yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Kerana Allah menyukai nombor tersebut, maka kita kena menzahirkan yang bahawa kita juga sayang kepada nombor tersebut. Jadi tanda kita mencintai nombor 7 tadi, kita amalkanlah. Kan, salah satu caranya dan kita tadi bertasbih. Kita bacalah tasbih tadi semasa sujud dan semasa rukuk, kita bacalah 7 kali. Sebab sememangnya disunatkan baca lebih daripada 3. Cuma kita nak baca 11 sebanyak-banyak tu takut kita terlampau lama. Jadi kita bacalah nombor pertengahan, iaitu 7. Dan sebagai penutupnya, kan, tanda kita tadi mencintai angka 7 tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Futuhat Makkiyah, dia berkata, "Wallazi usika bihi an tuhafidha ala an tashtariya nafsaka min Allah bi'itqi raqabatika minan nar bi an taqul la ilaha illallah 70,000 marrah fa inna Allah ya'tiqu raqabataka biha minan nar aw raqabata man taquluha anhu minan nas warada fi dhalika khabarun nabawiyyun." Ini sebagai penutup adalah tanda kita tadi mencintai nombor yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai, maka kita bacalah. Dinyatakan di sini, aku wasiatkan kepada kamu agar kamu tadi menjaga
berusaha untuk membeli diri kamu daripada neraka Allah. Maksudnya kamu merdekakanlah tengkuk kamu tu daripada neraka Allah. Macam mana cara nak memerdekakan diri kita daripada neraka Allah? Tadi Ibnu Arabi kata kita bacalah la ilaha illallah sab'ina alfa marrah, sebanyak 70,000 kali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kamu daripada neraka. Ataupun Allah Taala akan menyelamatkan sesiapa yang kamu baca la ilaha illallah tersebut 70,000 kali dengan kamu niatkan kepada orang tersebut. Dan Imam Ibn Arabi berkata, warada fi dhalika khabarun nabawiyyun, telah datang pada fadilat membaca 70,000 kali tahlil memerdekakan daripada api neraka, khabarun nabawiyyun, hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekiranya hadis ni di sisi ulama hadis, mereka mungkin kata hadis yang dhaif kan, ataupun hadis yang tidak mempunyai asas yang kuat, tetapi sabit di sisi wali-wali Allah bahawa hadis tersebut ialah hadis yang sahih kan, bahawa amalan tersebut ialah amalan yang sah. Fadilat yang dinyatakan memerdekakan daripada api neraka, memang fadilat tersebut sabit kepada amalan membaca tahlil sebanyak 70,000 kali. Jadi moga-moga kita dapat mengamalkan ibadat ataupun urusan harian kita dengan kita menghadirkan makna 7 tadi. Jadi persoalannya, kenapakah nak menghadirkan makna 7 tadi? Dan persoalan terakhir sebelum kita tutup, kenapakah Allah Subhanahu wa taala suka kepada 7? Kan sebagaimana yang kita maklum, Allah Taala tadi dia mencintai al-witr, maksudnya bilangan yang ganjil, dan bilangan ganjil yang banyak Allah Subhanahu wa taala gunakan ialah bilangan 7 tadi. Jadi persoalannya ialah, atau mengapakah Allah mencintai nombor 7 tersebut? Kerana kita maklum kan dalam pengajian ilmu akidah ataupun ilmu tauhid, bahawa 7 ialah kesempurnaan kefahaman tentang penzahiran zat Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan sebagai martabat 7 ataupun peringkat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan 7 tadi merujuk kepada kesempurnaan penzahiran zat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala suruh kita ingat nombor 7 tadi, supaya kita tahu kan penzahiran zat Allah Subhanahu wa taala, kewujudannya di alam semesta ni mempunyai 7 peringkat yang difahami oleh akal manusia. Jadi 7 tadi tu sebenarnya ialah, maksudnya kenapa Allah Taala suka kepada 7 tadi? Kerana 7 tu akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kena belajarlah macam mana 7 yang dimaksudkan dengan yang dinyatakan di dalam buku-buku akidah tentang kewujudan ataupun martabat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebagai penutupnya lah, maksudnya semoga-moga kita dapat mengetahui salah satu faedah menyebut lafaz 7 di awal surah Tabarak ni. Maksudnya kita nak tahu itu ialah satu yang nombor yang disukai oleh Allah. Ada manusia yang disukai oleh Allah kan, Nabi Muhammad kekasihnya, wali-walinya, maka kita kena mencintailah orang tersebut. Kan ada tempat yang disukai oleh Allah, maka kita kena menziarahi tempat tersebut. Dan ada juga bilangan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga kena mencintai bilangan tersebut. Cuma persoalannya, mengapa Allah mencintai Nabi Muhammad? Kerana Nabi Muhammad ialah makhluk yang paling menzahirkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai tempat tersebut? Kerana tempat tadi diduduki oleh kekasih-kekasih Allah. Dan soalannya, mengapa kita mencintai nombor 7 tadi? Kerana nombor 7 tadi ialah kefahaman yang paling senang untuk kita fahami dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan sebagai ma'rifatullah. Jadi moga-moga kita dapat memahami kefaedah apabila Allah Taala menyatakan lafaz sab'a samawatin. Sebab kita maklum nombor ada banyak kan, maksudnya Allah Taala boleh memilih 10 langit, 12 langit, 30 langit, tetapi Allah Taala pilih 7 juga. Jadi semua perkara-perkara yang Allah Taala zahirkan, kebanyakannya Allah Taala menzahirkannya dengan lafaz 7. Jadi tujuannya supaya kita tadi mengingati kan 7 martabat kewujudan yang dinyatakan oleh ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka, untuk kita tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu ilmu yang paling penting sekali yang perlu kita pelajari sebelum kita tadi mati menghadap Allah, untuk mengeluarkan diri kita daripada syirik khafi, kan, daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi moga-moga kita dapat kefahaman dan kita dikurniakan dengan kecintaan kepada Allah melalui perkara-perkara yang Allah Taala cintai. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Moga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' maqtaka wa ghadabaka an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.